Laporan Tasik Chini telah siap. Kerajaan yakin status UNESCO tidak terjejas. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Generasi muda dan mahasiswa perlu terus dibekalkan dengan ilmu dan pendidikan, terutama berkaitan teknologi terkini. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, pengetahuan dan kemahiran dimiliki bukan untuk tujuan bersosial semata-mata, malah membuka ruang untuk mencipta masa depan lebih gemilang untuk diri sendiri dan negara. Maruah dan harga diri seorang manusia adalah berkait rapat dengan ilmu yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud, nescaya Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Kerana itu, pembangunan dan kemajuan tamadun sesuatu bangsa sentiasa dihubung kait dan dibatasi dengan tahap penguasaan ilmu dan pendidikan dalam kalangan masyarakat. Justru adalah amat bertepatan bagi pendidikan dijadikan sebagai agenda utama negara yang diwajib diperkasakan sesuai mengikut peredaran masa dan zaman. Al-Sultan Abdullah yang juga Chancellor UiTM bertitah demikian sempena istiadat Convocation UiTM ke-94 di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam Selangor. Susulan ramalan banjir besar yang dijangka melanda beberapa negeri di Semenanjung pada November ini, Perdana Menteri menyatakan mesyuarat khas akan diadakan pada Isnin ini melibatkan wakil kerajaan negeri selain semua agensi dan pihak terlibat. Ini bagi memastikan persediaan awal dilaksana untuk menghadapi kemungkinan bencana alam itu. Kesiapsiagaan perlu meliputi pusat pemindahan, bekalan makanan, logistik dan pengangkutan. Setengah negeri bersedia, setengah negeri yang tak biasa menghadapi banjir tak bersedia. Jadi akhirnya berlaku seperti yang telah berlaku dululah, terutamanya di Selangor dan sebagainya. Senak kali ini semua bersedia, bukan setakat di peringkat persekutuan, tapi banjir ini sampai ke peringkat daerah pun mesti ready. Sejak awal lagi, pusat pembinaan banjir dah ada, dari segi stok makanan pun dah ready. Jadi dari segi peralatan untuk mengangkut, untuk perpindahan pun dah ready. Kalau boleh semua dah ready sebelum berlaku apa-apa. Bermula esok, pemakaian pelitup muka di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan KPM tidak lagi diwajibkan. Bagaimanapun, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pemakaian pelitup muka amat digalakkan di kawasan ramai orang dan sesak dalam institusi pendidikan. Pemakaian pelitup muka dalam bangunan ataupun indoor dan outdoor di luar bangunan dalam kawasan sekolah adalah mengikut pilihan masing-masing. Ianya tidak diwajibkan. Namun begitu, kita amat galakkan pemakaian pelitup muka dalam kawasan sekolah ini, khususnya di tempat-tempat yang ramai orang. Pada masa yang sama juga, anak-anak diingatkan bahawa yang naik bas, pastikan anda memakai pelitup muka dalam bas sekolah. Apa yang paling penting, kita pastikan keadaan di sekolah ini selamat. Bagi individu bergejala seperti demam, batuk dan sesama pula, wajib memakai pelitup muka semasa berada dalam bangunan di kawasan institusi pendidikan. Sementara di luar bangunan, pemakaiannya amat digalakkan. Bagi individu yang dikesan positif COVID-19 semasa berada di institusi pendidikan atau asrama, mereka wajib memakai pelitup muka semasa dirujuk ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC atau fasiliti kesihatan.
Kawalan penguatkuasaan imigresen di pintu masuk utama membabitkan terminal feri kenderaan dan terminal feri antarabangsa Labuan akan diperketatkan ke atas pengembara terutama bagi bukan penduduk yang ingin ke Tanah Besar Sabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kawalan itu diperketatkan bagi memastikan tiada aliran bebas di pintu masuk terminal berkenaan untuk keselamatan pengembara di Sabah dan juga Labuan. Berdasarkan data jumlah pengembara dari Labuan yang melakukan perjalanan ke Sabah melalui terminal feri adalah seramai 700,000 orang setiap tahun, namun menurun 50% semasa pandemik COVID-19. Kita dapati bahawa terdapat mereka yang menggunakan kawasan ini, tetapi kita tidak tahu selepas itu sama ada mereka balik melalui sini ataupun balik melalui KK kerana free flow. Jadi sebab itu kita nak memastikan segala jalan keluar masuk ini mesti diketahui oleh kita, immigration. Beliau menyatakan selepas melakukan tinjauan di terminal feri kenderaan Labuan. Sementara itu, beliau turut meluluskan peruntukan sebanyak RM200,000 untuk tindakan segera menaik taraf kaunter imigresen di terminal tersebut. Laporan lengkap berkaitan status terkini dan kerja-kerja pemeliharaan di Tasik Chini akan diserahkan oleh Kerajaan Negeri Pahang kepada Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada minggu depan. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Kerajaan Negeri Pahang sebelum ini diberikan tempoh sehingga 30 September untuk membuat penambahbaikan ke atas laporan semakan berkala tapak Rizab Biosfera Tasik Chini. Laporan lengkap itu kini telah siap sepenuhnya dan akan diserahkan oleh Kerajaan Negeri ke Ibu Pejabat UNESCO di Paris, Perancis minggu depan. Memberikan penambahbaikan untuk Tasik Chini ini, dan kita diminta untuk mengemukakan laporan kepada pihak UNESCO sebelum 30 September, dan saya dipahamkan bahawa Kerajaan Negeri Pahang telah pun siap membuat satu laporan terkini, dan laporan itu akan dihantar sendiri oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang ke Paris lah, Ibu Pejabat UNESCO yang menguruskan perkara ini. Jadi kita yakinlah status UNESCO kepada Tasik Chini itu tidak terjejas, dan kita akan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh pihak mereka lah. Ya. Tambah beliau, pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan termasuk mengekalkan fungsi tapak Rizab Biosfera Tasik Chini, mewartakan hutan simpanan kekal Chini, melaksanakan aktiviti penguatkuasaan secara bersepadu, menghentikan aktiviti melombong dan mengukuhkan tadbir urus tapak Rizab Biosfera Tasik Chini. Datuk Seri Taqiyuddin menyatakan selepas program penanaman pokok dan penggayaan Tasik Chini sempena program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Pada majlis itu, sebanyak 1,000 pokok pelbagai spesies ditanam yang turut dihadiri oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Datuk Dr. Muhammad Hizamri Muhammad Yassin. Tasik Chini Pahang yang berkeluasan 6,922.97 hektar merupakan tapak Rizab Biosfera yang pertama di Malaysia yang diiktiraf di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNESCO di bawah program Man and the Biosphere MAB pada 26 Mei 2009. Selain Tasik Chini, Malaysia turut mendapat pengiktirafan UNESCO bagi Banjaran Croker Sabah pada 12 Jun 2014 dan Bukit Bendera Pulau Pinang pada 15 September 2021. Kerajaan akan terus memberi fokus membantu dan memperkasa sektor pelancongan dalam bajet 2023. Antaranya menerusi program subsidi upah dan bantuan khas kepada 20,000 pengusaha sektor pelancongan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shah Abdullah, bagi bajet tahun 2023, Kementerian Kewangan akan memberi fokus meningkatkan kemampanan produk pelancongan, mengukuhkan promosi jenama serta pembaharuan tadbir urus dalam mempergiatkan pelancongan domestik dan antarabangsa. Kita akan mempergiatkan lagi usaha, bukan sahaja pemulihan industri pelancongan, tetapi langkah-langkah pemulihan yang disasarkan bagi memenuhi keperluan pelancong tempatan dan antarabangsa, seperti mana aspek keselamatan, aspek kebersihan yang lebih baik, dan yang paling pentingnya adalah untuk meningkatkan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Beliau ditemui media pada program Langkawi Legendary Ride 2022 di Kuah Langkawi.
sasar peningkatan penyertaan usahawan tempatan dalam setiap platform ekonomi digital negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menekankan perkara itu bagi melonjak kemajuan usahawan di Malaysia. Tegas beliau, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC berperanan bagi mencapai matlamat tersebut. Kita baru lancarkan harta jualan murah. Kita buat jualan murah yang berasaskan kepada konsep digitalisation. Kerajaan dah buat rancangan jualan murah keluarga Malaysia. Sekarang kita adakan jualan murah keluarga Malaysia di dagang. Di mana kalau kita ada usahawan-usahawan nak masuk dalam platform e-commerce, ya, kadang-kadang mestilah kena ada latihan, kadang-kadang kena bayar fee dulu kepada Lazada, kepada Shopee dan sebagainya. Dan kadang-kadang platform e-dagang yang berkebekalan di luar negara ni dah jadi jaya. Kita yang jadikan dia jaya. Kita ada juga platform-platform lokal. Saya kata bawa sekali. Jangan pakai 3-4 yang itu saja. Bawa sekali. Dan orang yang nak masuk berniaga melalui platform itu, dia kena bayar tadi, kita subsidiskan. Beliau bercakap kepada media pada jelajah Saya Digital Sembang Santai Keluarga Malaysia at Putatan, Sabah. Sambutan Hari Malaysia 2022, 16 September 2022, Jumaat 8 malam. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik masing-masing. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Bersua kembali, Langkawi berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 2.5 juta pelancong sepanjang tahun ini. Jumlah itu akan dicapai dengan pelbagai penganjuran acara pelancongan berkonsepkan sukan yang sering diadakan di Langkawi. Ex-Ketua Negeri Kedah Muhammad Firdaus Ahmad berkata sasaran itu mampu dicapai susulan Langkawi telah menerima ketibaan 1.4 juta pelancong setakat Ogos lalu. Dengan memperbanyakkan program-program bertaraf antarabangsa ataupun bertaraf orang kata apa yang tinggi, ia juga akan menyumbang kepada kemasukan pelancong-pelancong domestik dan juga mungkin pelancong daripada international masuk. Cuma kegairahan pelancong-pelancong international ni agak slow lagi. Agak slow, bukan kata Malaysia saja tetapi di seluruh dunia. Mana kata orang yang nak melancong ke luar negara ni dia belum cukup ready lagi. Tahun ini, 4 acara sukan bertaraf antarabangsa diadakan di Langkawi, termasuk Ironman Malaysia Langkawi 2022, Langkawi International Beach Soccer, Langkawi International Half Marathon dan Lee Tour di Langkawi. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan penutup pertandingan memasak akhir peringkat negeri Kedah dan Perlis di College Community Langkawi. Industri pelancongan antara industri yang diberikan perhatian untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi Labuan. Justru, satu program Labuan Historical and Geo-Heritage Tour 2.0 dilaksanakan Jabatan Muzium Labuan dengan kerjasama Jabatan Laut Labuan. Menurut Pengarah Jabatan Muzium Labuan, Rohana Hussein, program dilaksanakan mengikut perancangan pembangunan Geopark Labuan sebagai kawasan pelancongan yang mana telah mendapat pengiktirafan Geopark Kebangsaan. Selain itu, ia bertujuan memberi kefahaman kepada masyarakat akan nilai sejarah tapak-tapak warisan geologi di Labuan yang juga boleh dilestarikan sebagai lokasi pembelajaran berasaskan sejarah. Berharap tapak-tapak bersejarah, terutamanya rumah api binaan 100 tahun ini mendapat pengiktirafan warisan kebangsaan supaya dapat meningkatkan lagi pelancongan atau pelancong-pelancong yang datang ke Labuan ini untuk melihat lebih dekat dan mengetahui sejarah asal-usul rumah api di Labuan ini. Beliau ditemui selepas lawatan ke kawasan rumah api di Pulau Kuraman dan Pulau Papan. Turut hadir Pengarah Jabatan Laut Labuan Alimuddin Amiruddin yang sekaligus merasmikan Hari Terbuka Alat Bantuan Pelayaran sempena sambutan World Marine Aids to Navigation Waitan Day peringkat Labuan.
Di Labuan ni kita buka untuk hari ini bagi membolehkan masyarakat di Labuan supaya dapat mengunjungi rumah api supaya mereka tahu bahawa alat bantuan ni amat penting dalam sistem pengangkutan laut. Dan sambutan ni kita adakan insya-Allah setahun sekali bermula daripada tahun inilah. Seramai 50 peserta menyertai program itu terdiri daripada pemandu pelancong, ketua-ketua kampung, persatuan, badan bukan kerajaan dan juga golongan belia. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan istiadat pentauliahan Diraja Pegawai Kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis Universiti Awam UA ke-40 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi, Selangor. Istiadat pembarisan melibatkan 1,625 pegawai kadet Palapis terdiri daripada 16 detachment dari 19 UA seluruh Malaysia, diketuai Pegawai Rendah Kanan Muhammad Badrul Amin Amanti dari Palapis UKM. Daripada jumlah itu, 34 pegawai menerima penyampaian anugerah Pedang Kehormat sebagai kadet terbaik keseluruhan. Sementara itu, Timbalan Komandan Palapis Universiti Tun Hussein Wan Malaysia, Lieutenant Colonel Muhammad Safi Idris optimis, pegawai kadet Palapis akan terus menjadi penerus kepimpinan negara. Kita telah tanamkan semangat patriotik, volunteerism, kesukarelawanan dan selama 3 tahun. Diharapkan dengan 2 elemen penting ini, anak muda, warisan negara menjadi teras pemimpin masa depan. Keberangkatan tiba Tengku Hassanal disambut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Todiman. Selesai istiadat pembarisan, Pemangku Raja Pahang berkenan menggunakan watikah tauliah kepada 1,024 pegawai kadet Tentera Darat Malaysia, 277 pegawai kadet Tentera Laut Diraja Malaysia dan 324 pegawai kadet Tentera Udara Diraja Malaysia. Program pembersihan pantai sempena sambutan Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa 2022, peringkat daerah Kuala Langat kembali dianjurkan selepas 2 tahun tidak dapat diadakan akibat COVID-19. Program itu mampu memberi impak positif terhadap inisiatif pemeliharaan alam sekitar selari dengan hasrat pembangunan mampan di bawah Agenda Global 2030. Penganjurannya memberi kesan yang baik dalam usaha membendung isu berkaitan dengan perubahan suhu, pencemaran di lautan dan daratan. Pantai-pantai ini kena bersih sebab setiap minggu kunjungan daripada masyarakat, daripada luar dan dalam ramai. Kalau pantai kotor, ia akan memalukan, memburukkan keadaan. Dan kita faham kadang-kadang sampah-sampah ni bukan yang dibuang di pantai tapi dibawa oleh arus. Kita kena jagalah sebab jika kita tak jaga, kita akan kehilangan pantai. Di samping itu, Puteri Sultan Selangor Tengku Zata Shah Sultan Sharifuddin Idris Shah turut berkenan merasmikan program Pledge and Plant a Tree Papat anjuran Malaysian Institute of Planner MIP. Sebanyak 50 anak pokok tanjung akan ditanam di sekitar dataran pantai Baharu Morib. Program tersebut seiring dengan matlamat mewujudkan bandar rendah karbon dan juga agenda penghijauan Malaysia menerusi kempen menanam 100 juta pokok bagi tahun 2021 hingga 2025. Bukan sekadar berfungsi sebagai pusat aktiviti keagamaan, Masjid Aman di Jalan Kuala Kedah Alustar turut menambah aktiviti ekonomi masjid melalui program jualan murah Keluarga Malaysia JMKM. Melalui kedai koperasinya, produk jualan JMKM bukan sahaja dibeli penduduk tempatan, malah pengunjung luar. Terletak dalam kawasan yang menjadi tumpuan pelbagai golongan, kedai koperasi ini satu-satunya di Kedah yang terletak di kawasan masjid di bawah kendalian Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sejak program dilancarkan minggu lalu, kedai koperasi Korea Masjid Aman turut dikunjungi golongan asnaf serta mereka yang bermusafir yang menjadikannya sebagai pusat rehat dan rawat R&R.
Dan inilah langkah yang telah diambil oleh kerajaan dan kita berterima kasih di atas keprihatinan kerajaan yang memberi insentif untuk meringankan beban-beban yang terutama sekali sasaran-sasaran kita yang golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Jadi pihak masjid ambil inisiatif ini sebagai satu aktiviti mengimarah masjid, yang mana satu program ini amat mulia di sisi Allah, dan kita dapat bantu terutama sekali di masjid ini telah berdaftar berapa ramai ahli-ahli asnaf. Saya mai sini memang nak beli telur sebab banding dengan tempat lain memang jauh bezalah dengan harga kat sini. Dekat rumah. Dekat je. Kalau barang-barang murah ni memang eloklah sebab kita ni kan barang naik kan. So kita perlukanlah tempat-tempat yang boleh buat jualan murah lah dalam kawasan karya masjid lah, kalau yang paling sebab tempat orang kan. So kami ni di kawasan sekitar ni kalau ada tempat ni kami akan datang lah. So saya pun nampak banner ni kan, so kita suka lah sebab ada jualan murah lah. Di Kedah, sebanyak 52 buah kedai di setiap dun menyertai JMKM. Pendengar stesen radio Perlis FM diraikan oleh kaki tangan Perlis FM, termasuk penyampai radio dalam program Aspirasi Merdeka 2022 yang diadakan di Komplek Penyiaran Tuanku Syed Putra di Kanga. Ia juga sebagai inisiatif Perlis FM meraikan pendengar setia bersama stesen itu selepas lebih 30 tahun penubuhannya. Penerbit program Nur Azia Ahmad berkata pelbagai aktiviti disediakan khusus untuk pendengar yang hadir bermula jam 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari. Antaranya lukisan mural yang bertemakan keluarga Malaysia, lawatan ke konti radio, pertunjukan kereta antik, pertunjukan skateboard dan basikal BMX dan beberapa aktiviti sampingan lain. Sebagai memberi penghargaan kepada mereka di mana apabila kita berpindah ke tempat baru ni, kita belum lagi menjemput ramai pendengar-pendengar kita untuk turut sama-sama datang melawat kompleks baru kita ni. Jadi dengan adanya program Aspirasi Merdeka, bolehlah ramai-ramai pendengar-pendengar Perlis FM yang dari dulu sehingga kini yang setia dengan kita dapat datang menyaksikan. Di samping ada mural kemerdekaan, kita juga ada pelbagai pengisian. Beliau ditemui di Komplek Penyiaran Tuanku Syed Putra di Kanga, Perlis. Lebih 500 pengunjung hadir ke program berkenaan selain ada yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang disediakan Perlis FM. Seorang penceramah selebriti direman 6 hari kerana disyaki terlibat kes amang seksual dengan individu bawah umur. Setakat ini 4 mangsa telah tampil membuat laporan. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Ajunaidi Muhammad, perintah reman bermula semalam sehingga Rabu. Penahanan membolehkan siasatan mengikut Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dilengkapkan. Semua mangsa mengenali suspek menerusi program motivasi yang diadakan di sekolah. Mereka yang menjadi mangsa terdiri daripada remaja belasan tahun. Sejumlah barang kemas dan wang tunai dianggar bernilai lebih RM600,000 lesap selepas sebuah kedai emas disamun dalam kejadian di Taman Ipoh Jaya, Ipoh, Perak. Kejadian dipercayai berlaku sewaktu premis tersebut baru memulakan operasi perniagaan kira-kira pukul 10.15 pagi. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan sepasukan pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh dibantu pasukan siasatan forensik dan bahagian D9 IPK Perak bergegas ke lokasi sejurus dimaklumkan insiden tersebut. Siasatan awal mendapati 2 suspek lelaki telah mengacukan pistol kepada 3 orang pekerja kedai tersebut. Ketiga mangsa bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan kes disiasat di bawah Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Pihak polis sedang giat memburu 2 suspek yang terlibat. Orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian itu diminta menghubungi pihak polis bagi membantu siasatan. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT menepati ramalan menjulang trofi Piala FA selepas menewaskan Terengganu FC dengan keputusan 3-1 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Untuk Arif Aiman, bahaya kedudukan ini dari Arif Aiman.
Pada aksi final tersebut, JDT menguasai permainan dengan peluang awal berjaya diraih pada minit ke-11 menerusi Arif Aiman namun terkena palang. Skuad Hector Pablo Bidolio turut meraih beberapa peluang menerusi Bergson Gustavo dan Fernando Martin Forestieri namun berjaya dipatahkan benteng pertahanan TFC. Namun gawang Muhammad Rahadiazli Rahalim bolos buat pertama kali hasil jaringan Arif Aiman. JDT kemudian berjaya menggandakan jaringan di babak kedua menerusi jaringan penalti Bergson de Silva. TFC bagaimanapun berjaya mendapatkan jurang jaringan menerusi ketua pasukan Sheshe Kipre pada minit ke-75. Namun kesilapan penjaga gawang TFC Rahadiazli yang gagal menyelamatkan bola di luar kotak penalti memakan diri. Bergson mudah menolak masuk untuk gol kedua peribadi menjadikan kedudukan 3-1 pada minit ke-78. Kedudukan kekal sehingga tamat perlawanan. Ini gelaran Piala FA kedua diraih skuad JDT selepas pertama kali menjulangnya pada tahun 2016. Perkembangan Sukan Malaysia Sukma ke-20. Lebih 10,755 permohonan untuk menjadi sukarelawan anak Malaysia Satria bersempena Tamasya Sukma yang akan bermula 16 September ini telah diterima oleh pihak pengelola. Daripada jumlah itu, 700 permohonan telah terpilih menyertai barisan sukarelawan yang terdiri daripada kalangan guru, doktor, pesara dan pelajar universiti tempatan. Menurut pengurusi jawatan kuasa pengelola Sukma yang juga ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Datuk Jana Santiran Munayan, tiada sebarang kriteria tertentu dibuat dalam pemilihan skuad Satria. Kami cukup bersedia. Kalau dulu kami membuat persediaan dalam 99% dan sebagainya, sekarang kita boleh membuat andaian bahawa 100% persediaan telah dilakukan dan hari ini dengan pelancaran Satria, ini merupakan usaha kami yang terakhir. Semuanya dah cukup lengkap. Kami rasa tidak akan ada cacat cela dalam pelaksanaan program pada tahun ini dan kami akan usahakan yang terbaik kepada kontingen-kontingen yang bakal mengambil bahagian dalam Sukma pada tahun ini. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pelepasan Penugasan Sukarelawan Sukma edisi ke-20 siang tadi. Beralih ke Formula One, dua pemandu Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz mencatat masa terpantas pada sesi ujian bebas saingan Grand Prix Itali semalam. Pada sesi di Litar Monza itu, Leclerc mencatat masa terpantas 1 minit 22.410 saat bagi sebelah pagi. Manakala sesi petang pula menyaksikan Sainz merekodkan masa terpantas 1 minit 21.664 saat. Dia bagaimanapun akan bermula di petak belakang pada perlumbaan sebenar Ahad ini selepas dikenakan penalti. Pemandu Mercedes George Russell pula mencatat masa kelima terpantas, diikuti juara dunia 7 kali Lewis Hamilton ke-7 terpantas. Pendahulu kejuaraan dunia Max Verstappen dari Red Bull mencatat masa kedua pada sesi sebelah petang. Pemandu kelahiran Belanda itu selesa 109 mata mengatasi Leclerc dengan baki 7 lagi perlumbaan musim ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.